Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan, salam Melaka berwibau pintar hijau bersih. Saguduri gelih, வணக்கம். Sepina warmani hauma khaifa lukum anabilar syukran mararan waran intu dan mende icaran tachau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Datuk Datin Prof Dr. tuan-tuan dan puan-puan. Saya selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka. Kemudiannya saya juga adalah penganalisis politik think tank, tampil lestari untuk memberikan pandangan. Bukan baru tuan-tuan saya punya usaha saya ni bukan bercakap saja. Saya pernah buat kerja wakil rakyat dan sedang buat kerja wakil rakyat Saya belum jadi wakil rakyat, itu sajalah. Apa penglibatan saya? Daripada tahun 1994 sehingga hari ni daripada Johor ke Putrajaya, kemudiannya ke Sabah, ke Sarawak, kemudian balik ke Melaka. Dalam lapangan politik, dalam lapangan NGO, turun padang, membantu rakyat, mengangkat suara rakyat, berhubung dengan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri di bawah kepimpinan Tun Mahathir, Datuk Seri Najib Razak, Pak Lah, Tun Abdul Ahmad Badawi, kemudian Pakatan Harapan, sehingga sekarang ni saya lestari tugas-tugas bagi rakyat, turun padang, jumpa rakyat, angkat isu, permohonan beasiswa anak-anak, kemudiannya untuk pertukaran guru, untuk rumah rakyat, cadangan kepada kerajaan, perjuangan setinggan, penempatan semula setinggan, dasar warsa kementerian, blueprint, macam-macam lah. Bukan saya hebat sangat. Cuma pengalaman politik, NGO, kepimpinan saya ni lama. Daripada tahun berapa? 1994 sehingga 2021. Apa harapan saya? Saya bukan, perlu faham saya bukan anti pakatan, bukan anti DAP, bukan anti Perikatan Nasional, Bersatu, UMNO, BN, apa-apa parti tidak, BN atau UMNO. Saya ni, sebenarnya saya sedang berusaha keras untuk memastikan Malaysia ini kita tolak pemimpin kleptokrat, salah guna kuasa, ketirisan, rasuah, pemimpin-pemimpin legasi, turun-temurun, bertahun-tahun sampai, itulah ayat yang saya gunakan, sampai nak meninggal, sampai akhir usia nak duduk dalam politik. Seperti di Malaysia ini, kita tidak ada 33 juta rakyat Malaysia. Kita ada scholars, professors, think tank, kita ada macam-macam golongan professional, entrepreneur, businessman, semua tak diberi ruangnya, anak muda dan sebagainya. Jadi orang ni juga yang kekal setiap tahun, setiap ni. Isunya adalah kita perlu pelbagai disebutnya sentuhan, pemikiran, blueprint. Sebab itulah kita beri laluan. Cukuplah setakat 2 penggal atau 3 ataupun disebut 2 term, 3 term, 15 tahun jadi wakil rakyat. Jadi apa yang saya tengah lakukan sekarang ni adalah untuk membuka pemikiran rakyat Malaysia, Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kadazan, Protek Asli. Ada juga pihak-pihak yang mungkin dirasakan, dia melihat saya ni bukan perkara baru lah tuan-tuan daripada tahun 1994 sehingga 2021, macam-macam cabaran, ujian, dugaan, saya biasa lalui lah. Bukan saya seorang. Siapa-siapa yang terlibat dalam politik, dalam NGO, dalam perjuangan nak jadi aktivis dan sebagainya, memang dia akan lalui macam-macam. Orang cemur, orang tak suka, orang dengki, orang khianat, orang iri hati, cemburu. Ini semua perkara biasa. Inilah berlaku pada semua pemimpin di Malaysia ni. Mereka-mereka yang trending ni, ataupun disebutnya public figure, dia memang akan berhadapan dengan ujian getir lah. Apapun yang saya melihat adalah di sini, tuan-tuan perlu lihat bagaimana pada PRU13 saya pernah turun padang bantu Barisan Nasional UMNO, berceramah sebelah Datuk Seri Anwar, membantu BN UMNO di Melaka, YB, sampai YB tu menang lah. Saya kenal lah pemimpin UMNO ni di Melaka dan Persekutuan. Tapi saya lebih rapat di Melaka sebab saya duduk di Melaka. Jadi saya turun padang, saya bantu kempen apa semua, menangkan BN UMNO itu PRU13 Itu adalah pengalaman lapangan saya. Kemudian PRU14 saya tak libatkan diri sebab saya dah nampak BN UMNO ni dia dah mula ada masalah kleptokrat, rasuah, salah guna kuasa, wang Malaysia Dana, isu penyelewengan, apa disebutnya tabung haji, kemudiannya aset-aset Felda dijual marah, kita melihat apa berlaku di luar negara dan sebagainya. Benda-benda ini menyebabkan saya yang ada ilmu sedikit, mempunyai pemikiran, mempunyai iman, mempunyai integriti yang tinggi, maka saya tolaklah. Saya tak mau bersubahat. Maka saya pun tidaklah libatkan diri dalam kempen-kempen BN UMNO itu. Dan saya lebih mendoakan Pakatan Harapan menjadi kerajaan di bawah kepimpinan Tun Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Guat Eng, Lee Kim Chiang dan sebagainya. Kita nak melihat
bagaimanakah perubahan baru akan dibawa oleh PH, ya. Tetapi itulah, selepas itu berlaku pertelingkahan di antara Kem Tun dan juga Kem Datuk Seri Anwar. Konsensus yang dijanjikan tidak ditunaikan oleh disebutnya Tun Mahathir kepada Datuk Seri Anwar. Akhirnya berlakulah langkah Sheraton. Kemudiannya Tan Sri Muhyiddin Yassin dan sekutu-sekutu sahabat-sahabatnya mengambil ruang dan peluang. Dengan restu yang kita akui dan kita hormati, kita junjung tinggi Tuanku Sultan Raja Raja Melayu. Kita tidak ada masalah dengan Tuanku Sultan Raja Raja Melayu. Kita hormati Akta Polis 1997 dan Tuanku dan Sultan kita memang membuat satu pilihan two-third majority. Tetapi berdasarkan bukan pilihan raya pada ketika itu adalah berdasarkan kepada undi kepada pemimpin-pemimpinnya, sebab Datuk Seri Anwar tak cukup number, Tun Mahathir tak cukup number, yang cukup number Tan Sri Muhyiddin Yassin, ya, YB Azmin Ali dan rakan-rakan lah. Ini menyebabkan istana memberikan berdasarkan kepada number, merit itu menjadi Perdana Menteri. Baik, dalam keadaan itu selepaslah isu itu timbul dan sehinggalah Kerajaan Perikatan Nasional ini tumbang, ya. Dan kita melihat sekarang ini kerajaan Tan Sri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mengambil alih Kerajaan Keluarga Malaysia. Ini saya pun tak tahu nak sebut kerajaan apalah, ya, bukan BN, bukan PN, bukan PH, tapi itulah saya sebut Kerajaan Keluarga Malaysia. Baik, apa pun bagi saya melihat di sini bahawa di Melaka, kalau kita melihat, ya, di Sabah lain. Di Sabah itu ingat, kalau saya jadi Perdana Menteri Malaysia pun, government machinery saya pegang. Ni pengaruh, identiti, duit semua, peruntukan, bajet kementerian, jemaah menteri semua saya pegang. Media semua saya pegang. Makanya sudah pastilah saya boleh mempengaruhi pilihan raya di Sabah. Begitu juga sekarang. Sekarang ni kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin masih menjadi Perdana Menteri Malaysia, confirm sebahagian besar daripada kerusi DUN atau akan datang parlimen boleh beralih ataupun mandatnya boleh pergi kepada PPBM ataupun disebut Persatu ataupun Perikatan Nasional. Sebab kerajaan pusat dipimpini oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, tapi sekarang siapa yang duduk kerajaan pusat? Ini dengar baik-baik. Ini penjelasan ni kita tak boleh marah, kecil hati ke apa, kita merajuk. Kita boleh sokong siapa kita nak, Anwar Ibrahim ke Tun Mahathir ke Tan Sri Muhyiddin. Itu memang ketaksuban kita, tetapi kita kena realistik. Berdasarkan kenyataan saya yang tidak bias, saya menjelaskan fakta, ya, maklumat yang jelas. Yang mana apabila kita menjadi Perdana Menteri di Federal Putrajaya, kemudiannya Ketua Menteri juga orang kita, Perikatan Nasional, confirmlah kita akan dapat undi yang banyak sebab duit kita peruntukan under kita, kementerian under kita, jentera parti, machinery, media semua under kita. Dalam kes sekarang ni, siapa yang pegang Putrajaya? Yang confirm adalah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, iaitu UMNO dan BN. Kemudiannya Datuk Seri Sulaiman Mat Ali ni siapa? Dia orang UMNO, orang BN. Nampak tak? Faham tak benda ni? Jadi ini menyebabkan confirm parti lain akan hilang merit. Mereka tidak dapat sokongan. Nak harapkan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin tak ada pengaruh. Memang sukar. Lepas tu kita tengok ada tak skandal? Ada tak isu-isu disebutnya isu rasuah, ya, isu-isu disebutnya ada SPRM pernah datang, siasat. Ada tak kes-kes yang lompat parti menyebabkan orang Melaka marah, pengundi marah, ya? Ada tak dilakukan oleh mana-mana pengurusi UMNO ke di Melaka, PH ke, DAP ke, ataupun Bersatu, ada buat tak? Cek betul-betul. Kalau ada, benda-benda itu akan masuk dalam minda pengundi. Dia orang simpan tau. Percaya cakap saya. Pengundi ni, Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kerajaan Pertuan Asli, kalau Sabah, Sarawak ada di Melaka, ingat mereka rakam dan mereka simpan tau. Macam gajah ni, kalau dia diganggu anak dia dan sebagainya, dia akan simpan dalam memori dia. Inilah yang berlaku. Jadi pengundi ni dia akan balas balik dalam pilihan raya. Lagi satu, siapakah yang dijadikan sebagai macam di Melaka? UMNO letak YB disebut ni Abdul Rauf Yusof sebagai dia punya campaign manager, ataupun disebut pengurusi, ataupun itu antara hearsay yang mengatakan bakal Ketua Menteri Melaka kalau BN UMNO menang. Tapi boleh berlaku ke? Sebab image, credibility, identity beliau Abdul Rauf, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof ni terjejas, memang tercalar. Jadi keadaan ini menyebabkan rakyat akan melihat siapa Adli Zari dengan YB Abdul Rauf ni, siapa yang lebih trending, lebih bersih, lebih cekap, lebih disukai. Confirm Adli Zari. Nampak tak? Ya? So secara tak langsung dia strategi BN UMNO ni silap. Dia sepatutnya letak Muhammad Ridwan Muhammad Ali ni
anak muda ya, mempunyai tak ada kes rasuah, tak ada kes apa, trending yang ayahanda beliau pun memang TYT. Ini semua supportive. Banyak evidence yang boleh menyokong, membantu BN UMNO. Tapi mereka pun oleh kerana percaturan politik, mereka hormati orang senior dalam politik, berikan pada Speaker Dewan Perhubungan, Pengurusi Perhubungan Negeri Melaka. Tetapi kalau imej beliau telah rosak sebab YB Idris Harun telah dedahkan pelbagai isu tentang YB Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Dan dalam kes ini, Perikatan Nasional kita melihat siapa dia punya ikon ni di Melaka ni. Cek peribadi, cek dia punya kes. Betul tak betul benda ni viral dan benda ni dah masuk dalam kepala rakyat yang pengundi. Percayalah cakap saya ya. Dan sensitiviti orang pengundi. Dan banyak perkara lain lah. Kalau kita melihat kepada isu Barisan Nasional UMNO dulu saya dah cakap, saya bukan scholars, professor, think tank meletup. Ada orang pandang saya enteng sebelah mata, dia tengok saya, alah budak ni cakap banyak. Tak apa, saya ni bukan budak, bapak budak, umur pun dah 40 lebih, dah nak masuk 50 dah. Cuma nampak dia muda. Tapi saya nak pesan satu benda, UMNO BN macam tu lah. Dulu saya buat research simple, the implementation of GST will decrease BN support in election. Saya kata pelaksanaan GST dan kes Wan Malaysia Dana akan menyebabkan BN jatuh dalam pilihan raya. Tak mau dengar. Saya hantar pada PM Datuk Najib, kepada orang UMNO dan sebagainya. YB panggil saya, ahli parlimen panggil saya, tanya, Anwar Fahmi, kamu apa cadangan kamu, macam mana nak selamatkan UMNO BN? Saya kata you kena reform UMNO, tukar pemimpin-pemimpin UMNO, letak Khairi Jamaluddin Tok Mat daripada Negeri Sembilan dan sebagainya, orang branding balik UMNO, letak anak muda graduan ataupun disebutnya think tank, doktor, lawyer, engineer, profesor, siapa semua, jenamakan semula UMNO, turunkan yang ada kes kleptokrat dan sebagainya sebab imej UMNO terjejas. Tak mau dengar. You berani, kita orang tak berani, ahli parlimen kita orang tak berani buat, siapa berani nak cakap Datuk Najib? Saya dah cakap dengan elok, tak mau dengar. Lepas tu dengar cakap profesor think tank apa semua yang buat kajian sana, kajian sini. Tak salah, itu hak mereka buat kajian, saya faham. Tetapi itulah saya kata, pemakan dedak, pengampu, penjilat. Ini ayat Tun Mahathir tahu, bukan ayat saya. So saya selalu gunakan ayat orang dan saya minta tuan-tuan kalau nak cemu mereka dulu, lepas tu cemu saya. So saya ikut ayat dia orang je, pemakan dedak, pengampu, penjilat ni semua. Apabila bercakap dengan kerajaan, sebab tu saya ni kalau orang di AP dengar, dia tak suka saya sebab saya tegas bercakap benda yang pahit. Begitu juga kalau PN dengar, sebahagiannya tak suka. Kalau orang UMNO dengar, sebahagiannya tak suka dengan saya sebab saya bias ke? Sebab tu saya bercakap secara jujur dan ikhlas. Berkaitan dengan kemenangan pilihan raya, itu bukan kekuatan saya dan bukan saya boleh tentukan. Sebab kita orang Islam dan apa-apa agama pun mengajar, kun fayakun. Semua ini kuasa Allah. Penganalisis, presiden NGO, rakyat, pemimpin politik, scholars, profesor, semua orang seperti kami ni boleh bercakap saja. Beri pandangan saja. Observation, dia dalam researchnya ada macam-macam. Pemerhatian, pemantauan, turun padang. Tak semestinya buat research tau. Research boleh, tetapi itu salah satu KPI, indikator. Tapi ada banyak cara lain. Tengok situasi, tengok senario. Saya senang je. Pakatan Harapan dulu, saya pergilah kempen politik UMNO dan BN. Saya tengok je crowd, tak ramai. Itu pun saya memang tahulah, memang paksa orang datang turun bagi peruntukan itu, bagi ini apa semua. Lepas tu saya tengok Pakatan Harapan tau. Dia tak ada bagi duit pun. Dia punya manusia, dia punya perhimpunan, dia punya manusia punya ramai seluruh negeri. Apa assumption saya? Apa observation saya? Confirm dia akan menang. Itulah yang saya buat dan ada sedikit research saya buat. Tapi saya dipandang macam ayat ni orang tak suka lah. Macam sampah macam longkang Orang nampak macam ni. Tak apa. At the end of the day apa jadi? Jadi hari ni pun saya nak sebut, sebenarnya saya bukan tak suka Tan Sri Muhyiddin Yassin, tak suka kepada Datuk Najib, tak suka kepada Datuk Seri Anwar, kepada Tun Mahathir, kepada Adi Awang, Tuan Guru Adi. Bukan. Sebenarnya saya melihat integrity, accountability mereka dan saya pun tidak suka mereka terlalu lama dalam sistem 30-40 tahun macam Malaysia ni mereka punya tak ada orang lain nak boleh jadi ahli parlimen, adun dan sebagainya. Yang keduanya saya nak bagilah ruang dan peluang untuk muka-muka baru kemudiannya betulkan Malaysia jangan merompak hasil khazanah negara jangan gunakan kerajaan perpaduan, kerajaan Islam, kerajaan Bumi Putera. Bukan saya anti Islam Bumi Putera ni semua. Benda tu tak boleh jadi di Malaysia ni. You trust me. 62 tahun BN pegang kita, memang ada kerajaan perpaduan, kerajaan Bumi Putera. Ini semua hasrat siapa? Ini semua hasrat-hasrat dia orang nak kuasa. Dia tak boleh buat dalam pilihan raya tau. Dia hanya boleh buat lompat parti. Itu yang mereka berjaya buat.
Jadi adakah saya benci dengan PAS, benci dengan Bersatu? Bukan. Saya cakap benda realiti. You wait and see. You tengok pilihan raya ke-15, kerajaan perpaduan ini berjaya tak? Di Melaka you tengok berjaya tak? Dia sebenarnya apa yang akan berlaku, mereka akan dapat kursi-kursi lemah. Kemudiannya di antara UMNO dan BN dan Bersatu, mereka akan fikir balik. Sekarang mereka konflik lah. Dia tak suka pakatan, dia tak nak pakatan memimpin. Sudah pastilah mereka akan bergabung. Lepas tu dia sebutlah kerajaan perpaduan, kerajaan bumi putera, kerajaan muafakat nasional. Timbullah kerajaan. Tapi adakah rakyat yang mengundi kerajaan ni, rakyat yang menangkan kerajaan tu? Tak ada. Because kita punya mindset atau pola pengundian Malaysia ni berbeza. Ya? Jadi saya cakap ikhlas, telur, jangan salah faham, jangan sensitif, jangan sentap dengan saya. Suka boleh terima, tak suka lupakan saja. Sebab pandangan ni bukan saya seorang bagi tau tuan-tuan. Tuan-tuan akses dekat Google, internet, YouTube, macam-macam beratus ribu orang beri pandangan. Ya? Mana yang tuan-tuan rasa genuine, tuan-tuan rasa memang bermanfaat guna. Kalau tuan-tuan tak suka, tuan-tuan delete. Sebab di Malaysia ni kita negara demokrasi berparlimen, raja berparlimen. Kita bukan authoritarian regime komunis militeri. Militeri komunis tu Korea Selatan ya, negara-negara yang macam komunis. Malaysia ni demokrasi. So kita beri pandangan-pandangan baik yang membina ya, membuka pemikiran rakyat, membetulkan ya. Kalau saya ahli parlimen adun, bolehlah saya bertindak. Saya Perdana Menteri, saya Jemaah Menteri, saya Ketua Menteri. Ini nak bagi saya ruang pun takut ya, nak bagi jawatan pun takut. Sebab apa? Integriti, ketegasan. You give me the opportunity, you see what I'm going to do. Bagi dululah, bagi dulu. Give me the opportunity and platform, and then you see macam mana saya cegah rasuah di Malaysia. Macam mana saya selesaikan masalah rasuah, kes-kes jenayah. Ya, you bagi dulu. You give me the opportunity. Dalam sistem ni, orang yang betul-betul ada integrity, accountability, yang betul-betul sungguh-sungguh, dia takkan bagi. Yang bagi tu semua jenis-jenis yang itulah ya, masalah. Jadi bagi saya bukan masuk bakul angkat sendiri. Tapi apapun saya nak cakap benda betul. Saya banyak kali ingatkan, saya bukan hebat. Tapi saya saja beri pandangan ikhlas. Dan saya pun tidak pernah memaksa siapa menerima pandangan saya. Saya sebut dah, tak pernah paksa siapa pun. Ini pandangan peribadi. Pandangan peribadi ni personal opinion. Nak terima boleh terima, tak nak tak apa. So jangan sensitif ya, jangan salah faham. Dan ingatlah grup saya ni bukan wujud hari ni. Dah lama dah grup tu ya. Dan kawan-kawan saya pun dah lama. Sesiapa yang datang keluar masuk tu biasa. Ya, dalam mana-mana grup dia keluar masuk tu biasa. Nak dengar cakap pandangan pun biasa. Mana input yang bagus dia ambil, tak bagus tu dia ni. Saya ada beberapa orang memang UMNO totok, UMNO tegar dalam grup saya ni lah. Dia orang ni semua okey. Walaupun saya tidaklah memberi merit sangat pada UMNO. Saya kadang-kadang saya sentuh pasal UMNO pun saya kata UMNO ni corruption ya, salah guna kuasa dan sebagainya. Mereka chill, cool, relax, mereka terima dengan profesional. Begitu juga DAP, saya tegur banyak kali ya. Tidak boleh jadikan contoh. Kenapa kalau dikata UMNO tak betul, kenapa dalam DAP sendiri semua banyak Cina, tak letak Melayu dan India ya. Patutnya reform DAP dulu, tunjuk contoh dan sebagainya. Relax je DAP kan. So sebab tu saya kata PN ke BN ke UMNO ke DAP ke PKR, orang yang matang dia okey. Jangan sensitif ya. Jadi itulah maksud saya ada tujukan sesiapa, tidak. Saya cakap secara umum ya. Sebab tu saya bercakap, saya tidak merujuk sesiapa. Saya ulang suara, saya tidak merujuk sesiapa. Saya tak pinpoint sesiapa. Saya cakap secara umum ya. Demi kebaikan Malaysia. Syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.